Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar penonton di rumah? Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Kembar Gang Usrah bersama saya hos anda Syazlina Abdullah. Dan untuk episod minggu ini saya berada di bandaraya bersejarah tak lain tak bukan di negeri Melaka. Untuk pengetahuan para penonton, Melaka merupakan negeri yang tersenarai sebagai salah satu tapak warisan dunia oleh pihak UNESCO. Jika anda berkunjung ke Melaka, terdapat pelbagai tempat menarik dan bersejarah yang anda boleh lawati dan kunjungi, antaranya ke Kota A Famosa, Muzium Kesultanan Melayu Melaka, Muzium Samudra dan pelbagai lagi. Antara aktiviti yang anda boleh lakukan pula adalah berkunjung ke Menara Tambing Sari, melawat Jonker Walk, menaiki Melaka River Cruise dan macam-macam lagi lah. Pendek kata, jika anda datang ke Melaka ni, memang terdapat pelbagai aktiviti dan tempat-tempat menarik yang anda boleh lawati dan lakukan kerana semestinya Melaka ni adalah salah satu destinasi pelancongan yang paling popular di Malaysia ni. Tapi ingat, misi utama kita berkunjung ke Melaka ni adalah untuk berusrah sambil berdakwah. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Melaka ni selain menjadi destinasi pelancongan yang popular kat Malaysia ni, sebab yelah kat Melaka ni kan banyak tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat bersejarah. Kat sini juga popular sebagai destinasi orang mencari makan. Okey, macam para penonton di rumah tahulah, kat Melaka ni terdapat pelbagai campuran etnik dan budaya seperti Baba dan Nyonya, Serani, Melayu, Cina, India dan sebagainya yang menjadikan makanan kat sini begitu unik. Terdapat pelbagai variasi makanan yang tak ada pun kat tempat lain tapi ada kat Melaka ni. Jadi sekarang ni saya telah berjanji untuk berjumpa dengan dua orang geng usrah saya yang dari Melaka ni untuk berjumpa di salah satu kedai roti canai yang paling popular lah kat sini. Tak silap saya, nama kedai roti canai itu Roti Canai Kayu Arang. Orang cakap roti canai kat situ memang ada pelbagai jenis roti canai yang kita tak pernah tengok kat tempat lain. Kalau para penonton nak tengok, kena ikut saya pergi sana jumpa mereka. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasihlah kerana sudi bawa Lin makan kat sini ni pada pagi ni. Sama-sama Lin. Terima kasih juga kerana menjemput kami datang sini. Alhamdulillah. Itulah, ramai kan orang kat kedai makan ni? Ramai. Tempat ni memang famous. Kalau Lin nak tahu, tempat ni masa Nisa kecil-kecil dulu, mak ayah Nisa selalu bawa Nisa pergi sini. Maklumlah, Nisa dulu membesar dekat Melaka. Okay, Lin pun dah tak sabar nak makan. Tapi apa kata sebelum kita makan, sebelum kita order, kita bertaaruf dulu, boleh? Boleh Lin, boleh. Okay, jadi sebab Nisa dah cakap dia orang Melaka, dia tuan rumah. Okay. Jadi kita kenal dengan Nisa dululah. Okey, boleh. Nama saya Anissa Rijal. Saya berumur 25 tahun. Saya berasal dari Seremban Negeri Sembilan, tapi dulu lahir dekat Melaka lah. Jadi sekarang saya bekerja sebagai brand ambassador untuk syarikat penjagaan kulit dan wajah. Patut flawless. Biasa je. Jadi sekarang ni nak dengar teruslah slogan daripada Nisa, boleh? Boleh. Okey. Slogan Nisa kenapa saya perlu berusrah adalah kerana untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga merapatkan ukhuwah silaturahim muslimin. Ya. Masya Allah. Boleh tahu kenapa Nisa pilih? Kenapa Nisa pilih slogan tu ada sebab dia. Okey, bila kita berusrah ni kan, kita ni almaklumlah, kita ni manusia taklah perfect kan. Kita ada je kesilapan yang kita buat tiap-tiap hari. So dengan geng usrah ni kita dapat belajar ilmu-ilmu baru dan juga at the same time merapat silaturahim dengan rakan-rakan usrah dan menerapkan nilai-nilai yang kita belajar tu sebagai panduan hidup. Alhamdulillah. Macam kita tak kenal kan. Ya betul. Lin pula rasa bertuah ni dapat jadi geng usrah Nisa ni. Saya pun rasa bertuah dapat bersama kamu semua hari ni. Alhamdulillah, terima kasih. Semangat ni hari ni jumpa Nisa. Okey, kita dah kenal Nisa. Seorang lagi geng usrah kita ni kita tak kenal lagi ni. Kenal lagi. Okey, saya kenalkan dek. Okey, hai, Assalamualaikum. Lin dengan Nisa. Nama saya Fatimah Azhara Ahmad. Okey, nama sempena Puteri Rasulullah. Alhamdulillah. Tapi kita adalah sangat pun. Ini banyak kekurangan sebenarnya. Okey, boleh panggil kat saya Zara.
Zara berasal daripada KL tapi dibesarkan di Kedah. Melaka ni sebenarnya tempat Zara belajar nursing dulu. Ya, misi. Tapi sekejap je dia misi. Dia selepas Zara belajar nursing, Zara bekerja sebagai seorang jururawat dan selepas tu Zara resign. Zara berkecimpung dalam bidang seni sekejap. Kemudian Zara pergi interview untuk satu syarikat penerbangan Malaysia lah. Sekarang ni boleh tak Zara kongsikan dengan Lin dengan Nisa, slogan Zara tu kami nak dengar sekali lagi. Okey, saya perlu berusrah kerana dengan usrah dapat memupuk dan menyemai rasa cinta pada agama, seterusnya menjadikan saya insan yang lebih bertawadu. Masya Allah, hebat sekali slogannya. Jadi kenapa Zara pilih slogan tu? Okey, Zara pilih slogan tu sebab sebagai seorang Islam yang dirikan Islam, kita tak semestinya orang kata sempurna dalam pengetahuan tentang agama. Jadi untuk diri Zara sendiri dan kita boleh berkongsi dengan semua orang dekat luar sana, macam kita berusrah, kita dapat berkumpul, kita dapat mendengar pendapat masing-masing, seterusnya dapat jadikan kita insan yang lebih baik. InsyaAllah. Seronok betul berada dengan orang-orang yang cintakan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Jadi sekarang ni kita order lah dulu nak? Okey. Okey, kita order lah sekarang. Jadi sekarang ni Lin nak bawa korang pergi ke suatu tempat. Satu tempat? Tempat mana tu Lin nak bawa kita orang? Okey, sebenarnya tempat yang Lin nak bawa korang pergi hari ni pun special juga. Okey, kat tempat ni kalau tak silap Lin nama dia Hub Pengeluaran Produk Usahawan Asnaf. Maknanya orang asnaf ni dia keluarkan produk dia orang sendiri? Hub Pengeluaran Produk Usahawan Asnaf ni adalah salah satu inisiatif daripada Majlis Agama Islam Melaka. Diorang buka tempat ni untuk bantu golongan asnaf ni supaya diorang menjadi usahawan yang berjaya lah. Jadi tak adalah dia orang terpinggir. Sebab itulah kita ni sebagai orang Islam yang berkemampuan wajib bayar zakat. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Yang bermaksud sesungguhnya sedekah-sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang menguruskannya dan hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan mu'alaf yang dijinakkan hatinya dan juga orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan juga golongan musafir yang keputusannya dalam perjalanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Encik Zaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. Terima kasih Encik Zaidi kerana sudi menerima kunjungan dari kami pihak Kembaringan Usrah ni. Jadi saya kenalkan dululah diri saya. Encik Zaidi boleh panggil saya Lin dan ni kawan saya Zara. Dan saya Anissa. Okey, jadi Encik Zaidi boleh tak ceritakan serba sedikit tentang latar belakang Encik Zaidi dan juga sejarah penubuhan tempat ni lah. Nama saya Zaidi bin Haji Umar. Saya merupakan bekas penerima bantuan zakat Majlis Agama Islam Melaka, yang mana saya telah memulangkan semula bantuan saya pada tahun 2017. Kemudian pada 2018 saya telah dianugerahkan sebagai ikon usahawan asnaf kebangsaan, dan selepas daripada itu saya berusaha membentangkan kertas kerja sehingga tertubuhnya kita punya hub pengeluaran produk usahawan asnaf ni Negeri Melaka ni lah. Saya juga merupakan pengasas Persatuan Komuniti Usahawan Asnaf Negeri Melaka dan juga Koperasi Usahawan Asnaf Melaka Berhad. Hebat sekali. Jadi Cik Zaidi, saya nak tanya bila Cik Zaidi menubuhkan tempat ni?
Okey, hak pengeluaran ini ditubuhkan pada tahun 2019, maknanya lebih kurang dalam setahun yang lepas lah. Dengan dana yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Melaka. Berdasarkan pengalaman saya masa saya asnaf dulu, agak sukar untuk kita dapatkan bimbingan, bantuan dan sebagainya bila kita berseorangan. Setelah saya dianugerahkan dengan anugerah tersebut, saya bentangkan kertas kerja kepada Majlis Agama Islam Melaka dengan tujuan untuk memberi kemudahan yang ada, menyediakan kemudahan kepada golongan-golongan asnaf ni untuk menghasilkan produk mereka mengikut piawaian dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini kita dah ada lebih 40 SKU produk yang kita hasilkan di sini. Selain daripada pes asam pedas, kita juga menghasilkan produk MRE, Meals Ready to Eat, yang mana memang produk yang sedia dimakan lah. Selain daripada hub ni, kita juga ada kedai panel rakan pembekal Majlis Agama Islam Melaka, yang mana mereka berikan kerjasama memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan asnaf. Sejujurnya memang tak ada masalah untuk asnaf ni memasarkan produk dia, selain daripada kerjasama dengan rakan-rakan strategik yang lain lah. Apakah syarat-syarat kelayakan untuk menjadi peserta program yang Cik Zaidi buat ni lah? Syarat dia mesti melepasi kita punya tapisan pemilihan lah, kriteria usahawan dan sebagainya, sanggup melalui kursus-kursus panjang dan pendek yang kita sediakan, dan boleh beri komitmen dengan latihan yang kita berikan. Akhir kata Cik Zaidi, ada tak apa-apa pesanan kepada para penonton di luar sana yang sedang menonton sekarang ni? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pembayar zakat, kerana dengan bayaran zakat yang dibuat oleh mereka ni yang memungkinkan saya menjalankan pelbagai aktiviti untuk membantu usahawan-usahawan daripada golongan asnaf. Dan kepada bakal-bakal pembayar zakat, maksud dia daripada golongan asnaf yang kita telah asuh dan kita latih untuk menjadikan mereka ni daripada penerima menjadi pemberi. Kita harapkan supaya usaha ni dapat diteruskan sehingga berjaya. Assalamualaikum Kak, apa khabar Kak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tahu nama dan akak berasal dari mana? Nama saya Rosina binti Abdul Karim, akak berasal daripada Lubuk, China. Okey, terima kasih Kak. Pengenalan akak tadi, saya juga ingin mengenalkan diri saya. Saya Anissa dan saya salah seorang daripada peserta kembara geng Usrah. Saya difahamkan akak adalah peserta program apprentice di Hub Pengeluaran Produk Asnaf ini. Boleh saya tahu dah berapa lama akak sertai program ini? Program di Hub ni pada penghujung bulan Ogos, hingga kini dah setahun lebih. Dah setahun lebih. Okey. Macam mana akak boleh terdetik untuk menyertai program ini? Program ni asalnya dia beritahu oleh salah seorang kawan sekolah. Kemudian dia kenalkan saya dengan Encik Zaidi. So daripada Encik Zaidi saya banyak dengar cerita pengalaman dia dan tentang ilmu-ilmu perniagaan. Itu buatkan saya jadi berminat. Sebab sebelum ni pernah juga cuba perniagaan yang kecil-kecil, tapi macam orang kata hangat-hangat tai ayam macam tu. Tadi akak ada sebut sebelum ni akak pernah bermula perniagaan berkecil-kecilan dan sekarang ni akak under program ni. Apa perubahan yang akak dah lihat sepanjang program ini? Saya dapat banyak ilmu tentang perniagaan dan pengalaman. Yang memang saya masuk ni zero lah. Boleh kata zero, tak tahu apa-apa. Jadi apa pesanan akak kepada penonton di luar sana untuk mereka mengubah nasib mereka seperti akak? Pada penonton di luar sana, sekiranya nak mengubah nasib, kita kena tabahlah. Walaupun bukannya senang, memang ada kesukaran, tapi kita tempuh juga. Okay, terima kasih akak kerana sudi meluangkan masa bersama Nisa, dan saya harap insya-Allah akak akan lebih berjaya lagi di masa depan. Insya-Allah. Terima kasih akak. Amin. Terima kasih Nisa. Untuk episod di Melaka ini, sesi takaful kami sangat bermakna kerana saya dan geng usrah saya berkesempatan untuk membantu golongan usahawan asnaf untuk menghasilkan produk terbaru mereka, iaitu pes asam pedas. Ternyata, untuk menghasilkan sesebuah produk makanan itu tidaklah semudah yang disangka. Saya dan geng usrah saya diberikan tunjuk ajar dari cara penyediaan bahan masakan, cara memasak pes asam pedas dan pembungkusan produk. Kemudian, pack tersebut akan ditutup menggunakan teknik kedap udara menggunakan mesin khas. Seterusnya, pack tersebut akan dimasukkan ke dalam boiler bagi memastikan pes berada pada suhu yang optimum.
Dan bolehlah saya keluarkan produk saya lepas ni. Terima kasih kepada Encik Zaidi dan juga kakak-kakak dari Hub Pengeluaran Produk Usahawan Asnaf dan juga geng usrah saya kerana turut serta hadir pada hari ini. Jadi saya difahamkan yang Ustaz juga adalah dari Majlis Agama Islam Melaka dan seperti mana yang Ustaz sedia maklumlah, Hak Pengeluaran Produk Usahawan Asnaf ni adalah salah satu inisiatif daripada MAIM sendiri untuk membantu golongan asnaf untuk memperkasakan ekonomi mereka. Jadi boleh tak kalau nak minta Ustaz huraikanlah tentang topik kita pada hari ini, iaitu jangan bersedih, rahmat Allah itu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik-cik semua sihat? Alhamdulillah, ceria-ceria orang Melaka dan alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam usrah kita dengan tajuk seperti Jalin cakap pada tadi, iaitu jangan bersedih, rahmat Allah itu luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa qaumil kafirun. Maksud dia apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat. Betul tak cik? Pelbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji itu tanda apa cik? Tanda Allah sayang. Semua orang cakap begitu, betul tak? Tanda Allah sayang. Tapi apabila kita mendapat ujian, kita akan rasa down. Adakah kita rasa macam kita duka cita, kita sedih? Allah tarik satu nikmat saja. Tapi sebenarnya nikmat Allah lagi banyak lagi yang perlu kita usahakan. Sebab itulah dalam kehidupan kita, kita ada fokus kita ada target kita. Begitu juga dalam kita berniaga. Dalam kita membuat usahawan kecil dan sebagainya, kita ada target kita. Kalau segi kita sebagai hamba Allah, target kita ialah akhirat kita. Kita sibukkan dengan dunia, kita jangan lupa akhirat kita. Sebab itulah kita kena buat kerja dunia, minded kita, pemikiran kita tetap akhirat. Bekerja, berniaga, akhirat jangan lupa. Begitu juga, ada orang berniaga tapi dia tak fikir akhirat. Minded dia fikir dunia je. Dunia untung, dia tahu dia sale dia banyak, ada fikir macam tu. Tapi akhirat dia lupa. Ada orang fikir akhirat. Bila dia fikir akhirat, dunia semua akan ngikut. Berniaga tu bukan saja orang kata nak dapatkan gelang biskut tawar kan? Nak apa lagi, koko apa benda lah. Tapi bila dia fikir akhirat, dia fikir dalam berniaga dia nak bersedekah. Dalam berniaga dia pasti nanti walaupun sekarang ini dia adalah penerima zakat, tapi target dia juga akan jadi pemberi zakat. Itu orang kata pemikiran akhirat. Dia tak fikir dunia saja. Dia fikir akhirat je. Jadi acik-acik yang Allah Subhanahu wa taala uji, yang Allah Subhanahu wa taala sayang ini, jadikan sebagai satu motivasi dalam kehidupan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala uji kita tanda sayang. Uji kita tanda nak mengangkat darjat kita sebagai hamba-Nya. Bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bersedih, kita rasa macam down. Kenapa kita? Betul tak cik? Kenapa kita ni? Apa salah aku? Apa lagi Allah nak uji aku? Jangan cik. Jangan kita mengeluh kesah begitu. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata apa? Jangan kita sangka bahawa apa yang kita pilih, apa yang kita buat itu adalah betul, tetapi perancangan Allah itu, aturan Allah itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Dan yang pastinya, kalau tuan-tuan dah berkeluarga, puan-puan dah berkeluarga, Allah ada. Pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. La tahzan innallaha ma'ana. Wallahu a'lam. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Murad bin Ahmad. Allah tak akan uji seseorang manusia itu di luar kemampuan. Jadi bersyukurlah bila kita diuji. Semoga perkongsian Ustaz pada pagi ini menjadikan kita seorang yang kaya ekonomi, kaya ilmu dan insya-Allah kaya iman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, selesai sudah kita punya kembara geng Usrah di negeri Melaka bersama dengan hub pengeluaran produk usahawan Asnaf. Jadi di kesempatan ni Lin nak ucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada Encik Zaidi kerana sudi melayan kami, menunjuk ajar tentang macam mana cara nak masak apa tu, pes asam pedas. Seronok tak kawan-kawan? Baik, saya juga mewakili Persatuan Komuniti Usahawan Asnaf Negeri Melaka, amnya dan khususnya usahawan-usahawan Asnaf di Negeri Melaka mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana sudi mengunjungi kami. Okey, sama-sama Encik Zaidi. Baiklah, kepada penonton di rumah, teruskan menonton Kembara Geng Usrah untuk teruskan pengembaraan bersama saya, hos anda Syazina Abdullah, untuk mengembara sambil berusrah, sambil berdakwah. InsyaAllah kami akan berkunjung pula ke negeri Johor selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.